Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam Idul Adha, salam sejahtera dan salam pertemuan di alam maya. Apa khabar saudara semua? Apa khabar saudara Azra? Teman-teman yang dalam Facebook tu saya tak dapat menyelesaikan satu persatu sebab nama tak timbul, tak tahulah macam mana pun. Tapi saya harap dapat share and like lah. Ini Facebook ni selalu terganggu. Macam mana saya nak buat ni ya? Kalau saya pusing ke sini macam mana? Sekejap, kita tengok dulu macam mana. Kalau kita buat begini macam mana? Kalau begini, nampak tak? Rotate your device. Aduh. Pun tak keluar juga nama-nama tu. Aduh, hai. Minta maaf saudara. Jadi saya kembali balik kita begini. Saya minta maaf. Saya akan santun saudara selepas usai kita berbicara malam ini. Jadi nampak jelas saudara Ismail Hassan, saudara Abid Talak dari Kelantan, Habizul Yahya, Jamilah. Semua ini dalam Instagram. Yang dalam Facebook ada sedikit permasalahan. Saya tak tahu macam mana saya nak buat ni masalah ini. Nanti saya tengok kalau ada juru teknik. Tapi buat masa ni tak nampak lah saudara, juru teknik saya tak ada. Aduhai, kenapa begitu jadinya. Baiklah saudara, kita terus bagi pencerahan. Hari ini hari Khamis, malam Jumaat saudara, 22 bulan ya. Ibrahim Cik Muda, saudara Zul, saudara Afifah, saudara Yang Maya. Hari ini tanggal 22 Julai. Jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona sudah meningkat lagi. Semalam 11,000. Ingatkan eloklah susutnya daripada 12,000 pada 11,985. Tapi hari ini melonjak lagi ke angka 13,000. 34 orang warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Saudara, jumlah keseluruhannya sudah 964,000. 918. Hampir sejuta saudara. Dan kematian pada hari ini adalah 134 orang. Jumlah kematian sudah 7,574. Ini bukan angka yang sedikit, bukan angka yang kecil saudara. Bagaimanapun di negeri macam Perlis juga nampaknya ada peningkatan. Semalam 2, hari ini ada 6. Di Kedah semalam 800, hari ini 701. Di Perak di Pulau Pinang ada peningkatan. Semalam 362, hari ini 371. Di Perak ada naik juga hari ini di Perak. Semalam 274, hari ini 284. Di Selangor terus mencanak dan melonjak ke angka 6,000. Semalam 5,550. Hari ini 6,049 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Di wilayah Persekutuan juga terus melonjak. Semalam 1,174, hari ini 1,611. Artinya di Lembah Kelang saja ada 7,600 lebih warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Di Putrajaya juga tiba-tiba selama ni 2 angka, hari ini naik 100 orang di Putrajaya saja. Di Negeri Sembilan masih lagi terus pada angka 700. Semalam 745, walaupun hari ini susut tapi 711. Di Melaka sedikit susut, semalam 453, hari ini 353. Di Johor terus meningkat. Semalam 644, hari ini 791. Saudara, di Pahang juga. Pahang alhamdulillah dia susut. Semalam 603, hari ini 261. Tapi di Terengganu lah yang menghairankan saya, tiba-tiba saja dia melonjak ke angka 391. Setelah berada pada 2 angka, kemudian naik 100, 200, tiba-tiba hari ini di Terengganu dia melonjak kepada 391 orang. Di Sabah juga ada peningkatan. Semalam 474, hari ini 497. Tetapi di Labuan ada kelegaan, semalam 35, hari ini 24. Yang agak menggusarkan kita adalah di Sarawak. Kerana Sarawak semalam 261, hari ini 644. Itulah laporan daripada negeri-negeri yang saya dapat laporkan kepada saudara. Dan jumlah keseluruhan pada hari ini, tanggal 22 Julai, sebulan dalam tempoh 22 hari, negara kita mencatatkan mereka yang dijangkiti oleh virus corona berjumlah 212,939 orang. Sedangkan bulan lalu, sebulan cuma 166,918. Hari ini
Ini baru 22 bulan saudara. Sudah 212,939. Jadi kalau mengikut laporan di seluruh dunia, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 adalah 191.7 juta. Lebih 400,000 kes positif COVID-19 dikesan dalam tempoh 24 jam di seluruh dunia, yang menjadikan jumlah kumulatif global ketika ini melebihi 191.7 juta. Dan ini menurut data terbaru daripada Johns Hopkins University di Amerika Syarikat, bahawa negara Amerika kekal negara paling teruk terjejas dengan lebih 34.2 juta kes, dan diikuti dengan India sejumlah 31.2 juta dan Brazil sejumlah 19.4 juta. Negara yang melebihi angka 5 juta kes pula adalah Perancis, Turki, Rusia, England, manakala Argentina, Colombia dan Itali mencatat kes melebihi 4 juta orang. Di Asia Tenggara, Indonesia masih lagi tinggi angkanya, iaitu melepasi 2.98 juta. Diikuti Filipina dengan 1.5 juta. Dan Malaysia sehingga saat ini mencatat lebih 950,000. Manakala Thailand, Singapura masing-masing merekodkan pada paras 430,000. Itu saudara ya. Dan di samping kita menghadapi masalah COVID-19 ini, kita juga berhadapan dengan suasana panas, saudara. Bagaimanapun, menurut Jabatan Kaji Cuaca, dia mengatakan bahawa tiada gelombang haba berlaku di Malaysia setakat ini. Bagaimanapun, negara sedang mengalami monsun barat daya yang menyebabkan cuaca panas dan kering. Keadaan ini akan berlarutan sehingga September. Demikian menurut laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia ya. Jadi berdasarkan pemantauan Met Malaysia terhadap gelombang haba sehingga 21 Julai, tiada kawasan negara ini yang terdedah dengan sebarang gelombang haba. Kalau gelombang haba ini lebih bahaya saudara, sebab kalau dia terkena badan kita, kita boleh lumpuh. Alhamdulillah tiada gelombang haba. Selain itu, Met Malaysia memberitahu bahawa stesen meteorologinya tidak merekodkan suhu lebih daripada 35 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Jadi justru pihaknya tidak menjangkakan suhu akan melebihi 40 darjah Celsius. Bagaimanapun bahangnya masih terasa lah. Jadi jelasnya 40.1 darjah Celsius adalah suhu tertinggi direkodkan di Malaysia ketika fenomena El Nino dahulu. Itu pada tahun 1998. Jadi dari segi perubahan cuaca, Jabatan Meteorologikal menjangkakan akan berlaku hujan lebat, angin kencang dan kelembapan tinggi disebabkan Malaysia sedang beralih monsun, khususnya di negeri pantai barat dan pedalaman semenanjung selain pantai barat Sabah dan wilayah tengah serta wilayah barat Sarawak. Itu laporan yang saya terima daripada Bernama. Jadi saudara, dalam keadaan begini berhati-hati. Cuaca yang panas ini, bahang begini, banyakkan minum air. Banyakkan minum air untuk badan kita saudara. Baik, kita pergi sedikit tazkirah singkat saya. Mengikut ulama-ulama falak, wabak penyakit ini seringkali berulang setiap 100 tahun. Selepas 100 tahun, dia berulang lagi. Setiap 100 tahun, dia datang lagi. Dan kali terakhir, wabak taun wabak yang besar sebegini, ia berlaku pada tahun 1918. Jadi apabila wabak ini menjelma pada tahun 2019, maka bertepatanlah dengan kiraan falak, dengan tempoh jadah waktunya 100 tahun. Wabak ini selalunya bertahan hanya 2 tahun. Jangan risau sangat. Jadi maksudnya hujung tahun ini dijangka virus corona atau COVID ini akan berakhir. Ya, bermula pada hujung tahun 2019 dan insya-Allah hujung tahun 2021 ini berakhirlah ia. Kemungkinan ini perkiraan falak. Bagaimanapun, perkiraan falak juga menyatakan sebelum ataupun selepas wabak ini akan berlaku banjir besar dan kemarau. Juga banjir telah pun menimpa kita pada November 2020, lebih kurang setahun lalu. Jadi COVID datang selepas 2019. Jadi kemungkinan selepas ini akan berlaku kemarau. Bila ini berlaku kemarau, maka akan berlaku krisis makanan. Food crisis ataupun krisis makanan ya. Nauzubillah, kita berdoalah agar krisis ini tidak berlanjutan, karena kalau tidak nanti kita akan ada kebuluran secara melatih filiah. Terima kasih, lari ke Insta. Kemudian, sebagaimana sabda junjungan Nabi Muhammad SAW, tidak binasa umatku melainkan dengan pembunuhan,
peperangan dan ta'un, itu wabak. Yang ini wabak ya. Ada para ulama menyatakan tanda ini tanda pertengahan antara kecil kiamat dan tanda besar kiamat. Mestinya adakah kita telah masuk fasa pertengahan. Itu tanda kiamat kecil. Jadi bagaimanapun kita berpeganglah kepada sabda junjungan bahawa selepas 100 tahun akan berlaku wabak ta'un, dan kita harus sentiasa ingatkan Allah. Teruskan saudara berzikir, insya-Allah. Yakinlah segala-gala ini datangnya daripada Allah, dan pastinya Allah juga yang akan merungkaikan permasalahan yang kita hadapi. Itu setakat tazkirah pendek yang sempat saya lontarkan. Mutiara kata kita hari ini, saudara, hiduplah dengan kemampuan kita dan jangan menurut kemauan hati. Usah bandingkan kemampuan dan kemewahan orang lain dengan kita. Taraf hidup semua orang itu tidak sama. Apa yang kita ada, itulah bahagian kita. Bersyukurlah dan nikmatilah ia. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya, saudara. Baik, saudara. Itu tazkirah pendek. Mutiara kata salam impian monatorium. Kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Masih lagi belum saya dapat sekiriman teman-teman. Apakah iSinar ke, iLestari ke, iCitra ke, mereka dapat mengeluarkan kewangan daripada kumpulan wang simpanan pekerja, masih belum saya dapat. Begitu juga dengan monatorium, masih lagi tiada jelas. Hari ini hari Khamis, besok hari Jumaat, dah hujung minggu. Aduh, hai, Saudara Ismail daripada Besut, Saudara Azmi, terima kasih ya. Dan saya mesti mengingatkan selalu pada pimpinan negara, kalaulah kita berbelanja tanpa had, tanpa ada semak dan imbang di parlimen, maka negara kita akan menuju pada kemuflisan. Berhati-hati, saudara. Dan saya ingin menjelaskan pada teman-teman, sila ambil perhatian. Ini serius. Sebab saya telah pun dihubungi ramai teman-teman. Dan terbaru tadi, saudara saudara Haslam Sharif dan juga saudara Arif Kulaan Al-Banjari, dia menghubungi saya mengatakan bahawa ada gambar saya, apakah ini saya punya website, itu ada scammer telah menggunakan gambar saya, katanya tentang grant global, dan macam-macam lagi lah, bahawa boleh dapat duit lah, boleh itu bantuan. Sebelum itu saya ingin menjelaskan, saya tidak pernah sama sekali meminta sebarang bantuan, meminta sebarang bayaran, jauh sekali untuk memberi grant global. Ini semua adalah scammer. Jadi saudara, kalau saya dapat orang mengirimkan culipan, ada gambar saya ataupun nama saya, sila hubungi pihak polis cawangan komersial, polis cawangan jenayah komersial. Berikan nombor telefon itu kepada pihak polis agar segera disiasat secara tuntas. Kerana dalam sekarang saudara, memang banyak scammer melakukan penipuan, dan saya tidak redha mereka menipu teman-teman saya yang bersama-sama dengan saya saban malam mendengar pencerahan saya. Dan saudara, jangan sekali-kali percaya. Jangan sekali-kali percaya kalau mereka minta bayaran dan sebagainya. Jangan bayar walau 1 sen pun. Dalam keadaan kita susah begini, takkanlah orang nak buat benda buat duit dengan orang susah. Saya pun tak tahulah scammer-scammer ni. Berhentilah daripada menipu sama manusia. Nak cari duit, carilah cara halal, bukan dengan cara penipuan yang begini. Jadi saya haraplah teman-teman warga netizen yang selalu bersama dengan saya berhati-hati. Kalau ada orang menghantar kiriman, ambil nombor telefon itu, sila laporkan pada pihak polis cawangan jenayah komersial, supaya mereka ini dihadapkan ke muka pengadilan. Saya tidak redha teman-teman saya ini ditipu oleh mereka. Ya saudara, ingat ya, asal ada gambar saya ataupun nama saya ataupun kumpulan saya, mereka tidak pernah ada. Saya tak pernah mewujudkan kumpulan saya tak pernah mewujudkan sebarang bentuk apa-apa pun. Yang ada pada saya adalah pencerahan setiap hari untuk warga mengetahui situasi negara. Itu saya, jangan lupa. Ini saya ingin menjelaskan agar tidak timbul macam-macam lah nanti. Dalam war saudara, mungkin guna gambar saya macam-macam, kemungkinan nanti mereka akan keluarkan gambar lucah dan sebagainya. Itu tidak ada terlintas di hati saya untuk melakukan perbuatan jenayah sedemikian. Wajib kita sonsong mereka. Jadi kalau tak nak buat laporan pun, buang terus. Just delete. Jangan layan saudara, jangan layan. Bila layan, artinya nombor telefon saudara sudah masuk dalam kumpulan mereka. Ini jaga-jaga, berhati-hati saudara. Baik.
Tajuk perbincangan kita malam ini adalah segalanya mungkin. Segalanya mungkin. Jadi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazir, Saudara Amran Zahid, Zain Ma'ar, Awang Juki. Ya. Kata Pak Nazir melalui pantunnya, goreng belida bernasi kanji selang hari, makanan Pak Leman. Belut pada ikrar janji, tanda diri lemahnya iman. Jadi mereka yang belut pada janji, mereka itu tanda-tanda orang yang tidak beriman, saudara. Kemudian kata Pak Nazir lagi, rendahnya suhu di kampung Sentua, berasa gugup, terlindung mentari. Sudah tahu liciknya ketua, masih sanggup berganding diri? Ini persoalan daripada Pak Nazir. Dah tahu ketua tu licik, penipu. Yang kita nak berdampingan dengan dia, buat apa lagi? Terima kasih Pak Najil atas kiriman pantun yang begitu berarti, yang cantik bahasanya dan tinggi nilai dan nilai sinis tegurannya itu, ya saudara. Baik, saya juga ingin memberi peringatan saudara kepada mereka yang menyunting semula live saya dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan. Kalau mereka siarkan sepenuhnya, it's okay, tidak masalah. Tapi yang mereka potong sekat 15 minit, 10 minit, 5 minit, itu sulipan. Itu tanpa keizinan dari saya. Dan saya tidak ada bertanggungjawab atas setiap suntingan. Mereka tidak pernah meminta izin pada saya. Mereka tidak pernah pun mendapat keizinan bertulis daripada saya. Dan mereka harus bertanggungjawab atas setiap suntingan. Kerana saya tengok banyak lari daripada maksudnya. Sedih juga saya tengok benda begitu. Tapi apakah daya dalam dunia sekarang ni? Kalau saya pun orang boleh buat scammer dan macam-macam. Ini tak tahulah saya. Pulanglah dunia tanpa sepadan ni, kita lebih berhati-hati. Jadi saya mengharapkan bahawa mereka yang membuat suntingan itu harus bertanggungjawab atas setiap komen yang ada. Bagi saya, ya saudara, ruangan ini adalah ruangan pencerahan khusus politik. Dan kalau nak bela pun, tentulah saya akan membela parti saya. Sebab saya orang UMNO. Cakap terus terang. Jangan berlindung-lindung. Tapi kalau tak betul, kita balun. Kalau walaupun parti pembangkang, kalau mereka betul, kita kena santuni mereka. Dan yang paling penting sekali, saudara, yang paling penting, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ini prinsip perbicaraan kita. Dan kalau saudara menghantar kiriman dan sebagainya, saya mintalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, gunakanlah bahasa yang baik-baik. Jangan maki hamun, sebab ruangan saya ini ditonton oleh anak-anak kita, perantau-perantau kita yang berada di luar negara. Bila saya tengok dalam senang daripada YouTube, daripada Facebook dan Twitter, ramai rupanya di luar negara yang mengikuti perkembangan yang seperti yang saya laporkan semalam malam. Saudara, harap saudara dapat berhati. Dan kita mulakan dengan masalah. Saya lihat bagaimana seramai 21 orang yang sedang bersia-sia sempena Hari Raya Aidiladha di tepi pantai Tanjung Dawai akhirnya mengundang masalah apabila mereka telah dikenakan kompaun sebanyak RM4,000 seorang. Jadi kesemua individu terdiri daripada 13 lelaki dan 8 orang wanita berusia antara 16 hingga 49 tahun telah ditahan dalam Ops COVID-19 oleh sepasukan polis di sekitar kawasan tersebut antara pukul 6.40 petang hingga 10 malam. Jadi menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Azli Abu Shah, pemeriksaan dilakukan terhadap beberapa buah kereta di kawasan itu serta orang awam yang sedang berkumpul dan melepak di tepi pantai. Saudara nak buat macam mana, saudara? Kita sekarang ni dalam keadaan terkurung. Tak ada lagi ruang untuk lepak, nak berkelah, mengambil angin. Tak boleh, saudara. Nak buat macam mana? Inilah SOP-SOP yang membuatkan kita terbeban, membuatkan rakyat rasa stres. Jadi kata Assistant Commissioner ACP Azli Abu Shah, hasil soal siasat awam mendapati mereka gagal memberikan alasan munasabah semasa tahan, selain gagal mematuhi prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang membabitkan ada yang melakukan rendah daerah tanpa kebenaran dan tiada penjarakan sosial. Jadi malah mereka yang kesemuanya datang dari luar daerah ini mengaku bersia-sia dan memberi alasan berada di tempat itu bersama-sama kawan-kawan sempena cuti sambutan Hari Raya. Itulah yang kita dapat, bahawa rupanya 21 orang kena tahan di pantai Tanjung Dawai. Tempat memanglah pantai Tanjung Dawai itu adalah kawasan perkelahan di negeri Kedah sekarang.
Dan yang masih lagi kita agak kesal kan, masih lagi saya tengok dalam ruangan netizen berlarutan sehingga hari kerana bagaimana seorang yang pergi berziarahi kubur dikenakan denda RM2,000 compound, sedangkan ini Datuk Menteri Besar lepas itu dia nguji pandu Raptor cuma dikenakan RM1,500 saja. Inilah dikatakan. Jadi orang ramai bangkit menzahirkan tidak puas hati dengan jumlah compound melanggar prosedur operasi standard SOP-nya, kerana ini dilihat seolah-olah macam ada undang-undang 2 darjat. Itu keadaannya. Dan hari ini juga ini timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang Negara itu Datuk Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman. Beliau menegurlah, minta kalau boleh janganlah diperlakukan sebegitu. Bagaimana anggota polis telah pun menahan dan membawa seramai tak silap saya 49 orang para jemaah yang menunaikan solat. Mereka solat di Pulau Pinang dan tidak mematuhi SOP dan sebagainya. Mereka melakukan solat itu di Taman Pelangi Juru 2 hari lalu. Jadi mereka telah dibawa dengan tidak berkasut dan digari tangan. Jadi kalaulah benda ni tular di negara-negara Islam, malulah kita sebab orang ditangkap ataupun ditahan kerana tidak mengikuti SOP, bukan mencuri ataupun bukan melakukan kejahatan jenayah. Mereka hanya melakukan solat. Malu kita secara. Jadi menurut Dato' Ahmad Zakiuddin, kalau boleh janganlah diperlaku begitu. Tak apalah dia nak pakai pakaian dia apa pergi ke mahkamah, nak kena bayar denda ke apa semua. Tak kira lah sama ada dia itu sebagai pekerja yang datang daripada luar negeri ataupun warga tempatan. Janganlah dilayan. Orang pergi semayang. Ini masalahnya sebab orang pergi solat, bukan mereka melakukan jenayah. Sebab itu saya katakan bahawa SOP ni Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kena tengok benda ni. Kena kaji dan perhalusi sebelum dijadikan sebagai satu ordinan. Kerana benda-benda ini kesannya buruk pada kita apabila dilaksanakan. Saya tak menyalahkan pihak polis. Pihak polis melaksanakan setiap apa saja yang diputuskan oleh pimpinan negara. Mereka adalah pelaksana undang-undang. Jadi orang yang membuat undang-undang tu apa cerita ni? Itulah saya dah ada antara 2 derajat lah Saudara Melati Filiah. Betul, saya bersetuju dengan anda. Bahawa keadaan sekarang ni tak begitu seronok lah kita tengok. Orang pergi semayang, sudah kena tangkap, bawa masuk ke balai, tahan dalam lokap, bawa keluar dengan tak berkasut, dengan pakai baju tahanan polis dan digari. Jadi, saya rasa pelik sikit lah. Kerana yang mereka lakukan adalah mereka solat. Ini bukan jenayah lain, solat saudara. Jadi kalau begini, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang bertanggungjawab mewujudkan SOP ni dalam Kemen, cuba kaji balik macam mana cara supaya memanglah untuk memberi peringatan boleh, tetapi bukan caranya yang sebegitulah. Seolah jadi macam kedai pula. Saya harap janganlah kadang-kadang ini. Jadi memanglah menurut kata Ketua Pulau Pinang Datuk Muhammad Syuali Mak Zain, saya catat awal yang akan mendapati perkara itu berlaku secara spontan sebab semua mereka tidak dibenarkan solat dalam surau, memandangkan jumlah jemaah dihadkan hanya 100 orang. Iyalah, macam saya katakan, saya baru ni tak semayang pun. Terus terang saya cakap, saya tak semayang untuk ini solat sunat Aidil Adha di masjid. Terpulanglah sama ada solat saya diterima oleh Allah SWT, saya buat sendirian di rumah. Mereka yang mewujudkan peraturan begini, tanggunglah sendiri. Ingat, kita semua akan kembali ke tempatnya kerana anda melakukan pelbagai peraturan-peraturan yang bertentangan dengan agama. Terimalah wadahnya nanti. Jadi sekarang ni timbul pula lagi isu tentang vaksin. Tak selesai lagi rupanya. Tentang adanya orang yang disuntik dengan vaksin kosong, kadang-kadang dengan air dan sebagainya. Jadi bagaimanapun, alhamdulillah, kecekapan pihak polis, saya mengucapkan syabas pada polis Malaysia, kerana pihak polis sudah pun menangkap, memberkas sindiket Dajjal ni yang bersekongkol dengan petugas-petugas penyuntik vaksin. Rupanya mereka yang bekerja secara sambilan melakukan suntikan vaksin itu
terjebak dalam sindiket ini. Jadi semua mereka ni menyusahkan rakyat. Menurut laporannya, polis Putrajaya dan Brickfield semalam telah pun menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim, 2 wanita dan lelaki berusia antara 23 dan 50 tahun telah pun ditahan oleh pihak polis hasil daripada laporan orang ramai. Jadi saudara, kalau ada orang mendatangi saudara, kalau nak menawarkan vaksin dan sebagainya, segera lapor pada polis. Sebab vaksin adalah diberi percuma. Telah pun dibeli menggunakan duit kita, duit rakyat. Peruntukan pertama 3 bilion yang sama malam saya katakan. 3 bilion telah digunakan untuk mendapatkan vaksin. Bukan hanya 3 bilion. Bagaimana pula derma daripada kerajaan daripada Arab Saudi. Bagaimana derma kerajaan Amerika. Derma daripada kerajaan England. Derma daripada kerajaan Kesatuan Eropah, EU. Derma daripada kerajaan Jepun. Derma daripada kerajaan China. Banyak derma. Takkan pula kita nak pergi pun kena beli pula vaksin tu. Jadi saudara, kalau ada orang menawarkan, ambil nombor telefonnya, sila hubungi pihak polis. Dan kalau bersangkutan dengan kaki tangan kerajaan, maka mereka perlu disoal. Sebab itu kita tunggulah 26 bulan nanti. Ini 26 bulan ni tak lama lagi. Berapa hari lagi saudara? Tinggal 4 hari lagi. Nak lari ke mana? Melainkan kalau mereka berhelah, tidak mahu membincangkan benda itu dalam parlimen, tunggu pula bulan September. Tak lari ke mana. Jangan risau saudara. Dan saya mendapat laporan bahawa hari ini, sejak semalam, ke kerajaan negeri Kanada telah pun membekukan semua penerbangan. Sebab itu saya katakan, sepatutnya kita bekukan semua penerbangan. Sama ada keluar atau masuk ke negara itu, kesan daripada berlakunya kematian oleh virus corona. Katanya di Kanada sudah sampai 1,000 orang. Maka segera dia tutup airportnya. Tidak boleh siapa nak keluar pun masuk. Begitu juga kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi juga menutup semua pintu-pintu masuk ke negara tersebut. Tanzania juga melakukan total blackout. Brazil yang kerana peningkatan rakyatnya lebih kurang 4,100 orang kematian, Brazil juga melakukan sama. Begitu juga di Spanyol, di England mengumumkan sebulan lockdown. Kemudian di Perancis 2 minggu, Jerman 4 minggu, Itali juga menutup pintu masuk ke negara-negara mereka. Jadi sepatutnya itulah kita ambil contoh negara-negara luar. Sepatutnya tak payah yang dalam ni kita cari pergi tangkap mereka, pergi jaga dekat sempadan. Sempadan itu paling penting supaya mereka tidak mau masuk orang yang boleh menularkan virus corona. Okay, saya malas nak bercakap tentang virus corona banyak sangat. Bagaimanapun hari ini, mantan Menteri Belia dan Sukan, mantan Ketua Pergerakan Pemuda Armada, dan kini adalah Presiden Parti Muda, Saudara Syed Saddiq, telah pun dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan melakukan pecah amanah dan pengubahan wang haram. Dan katanya besok atau lusa akan dibawa pula lagi hari ini di Mahkamah Session di Kuala Lumpur, dan akan juga dia tuduh di Johor. Begitulah keadaannya. Cuma apa yang saya lihat, soal ini biarlah mahkamah take its course. Cuma bila Saudara Saddiq ini membuat kenyataan media dalam secara terbuka, dia kata bahawa semua ini berlaku kerana beliau tidak mahu menyertai menyokong pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional. Ini tak seronok. Kenyataan ini tak seronok. Bagi saya, kalau ini dilaungkan berkali-kali, juga boleh menjadi contempt of court ataupun menghina mahkamah. Lagi tambah lagi. Jadi Saudara Saddiq, saya harap memanglah saudara tak puas hati. Kita rakyat juga merasakan memang ada unsur-unsur sebegitu dari segi persepsi. Sebab tak boleh dibuktikan. Jadi bila tuduh bahawa tuduhan kata beliau itu bermotifkan politik. Dah banyak kes pun, dah berkali-kali kita katakan. Jadi saudara baru kena. Kami orang UMNO ni, kita punya mantan presiden. Bagai nak agak, dah 3 tahun dah turun naik mahkamah. Presiden UMNO sendiri turun naik mahkamah. Dan ada lagi pimpinan-pimpinan daripada UMNO yang turun naik mahkamah, yang masih belum usai kes-kes di pembicaraan.
Ini nak buat macam mana? Nak kata tuduh begitu tak boleh. Nanti berlaku contempt of court. Berhati-hati saudara-sadik. Tapi yang tak seronoknya tu tiba-tiba yang Muhammad Mulya Teguh Anam pula mengatakan bahawa dia kata ini semua bermula kerana beliau enggan mengikut Tun Dr. Mahathir yang ketika itu menjadi Perdana Menteri era Pakatan Harapan. Ni pun satu hal lagi. Jadi Kunan janganlah buat benda begitu menyusahkan diri. Buat apa? Betul saudara marah. Tapi ada batas-batasnya. Kita negara hukum. Kita negara undang-undang. Rasa tak puas hati, saman. Bila saudara melontarkan kenyataan bahawa saudara begitu, saudara begini, bahawa ini negara rule of law setelah menjadi rule of the jungle dan sebagainya, ini boleh mendedahkan saudara kepada contempt of court. Ini sepatutnya. Jangan. Kita boleh bersuara, tetapi suara kita biar bertempat. Saudara sebagai ahli parlimen, bercakaplah nanti di parlimen. Tak perlu diwawarkan di luar. Jadi saya bila tengok kenyataan Kunan bongkar perangai sebenar Dr. Mahathir, saya tidak menyebelahi Dr. Mahathir. Tetapi cara itu boleh membawa saudara kepada menghina mahkamah. Jadi memudaratkan diri. Buat apa? Tunggu masa. Saya 26 hari bulan. Tak ada nanti bulan September. Buka parlimen. Bantal. Bercakap dalam parlimen. Memang ini yang kita nak. Rakyat mahu satu keadilan ditunjuk. Tetapi rakyat tak boleh nak berbicarakan secara terbuka. Jadi saudara sebagai ahli parlimen, you are the members of the lawmaker. Anda adalah pembuat ataupun penggubal undang-undang. Dan bila anda bercakap, anda ada dia punya immunity. Sadik-sadik bercakap dalam parlimen, bangkit. Kalau speaker tak bagi pun gedah juga. Jadi it's freedom of speech. Tapi jangan berbicara di luar. Jadi berbicara di luar memudahkan diri. Rakyat pun memang nak tunggu adanya pimpinan yang redha, yang sedia mendedahkan segala kepincangan. Jika dilihat ada kepincangan, bercakap dalam parlimen. Ini yang terbaiknya. Kita juga tunggu apa kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga katanya pertuduhan terpencil lah, bermotifkan politik. Begitu juga Datuk Seri Najib, begitu juga dengan Datuk Zaid Hamidi, begitu juga dengan Datuk Ahmad Maslan, begitu juga dengan Datuk Aziz Rahim. You have the platform. Saya bukan mengancam, tidak. Saya merasakan tempat yang terbaik bincang dalam parlimen. Tak payah nak meroyan lah. Kita nak redah cakap begitu, cakap ini, buat apa? Akhirnya akan ditawakan orang. Dan kadang-kadang ini is a threat. Mungkin ini juga ada perangkap untuk memerangkap supaya saudara lebih jauh lagi. Jadi tak dapat begini, tak timbul isu pecah amanah, tak timbul sebab ruang itu digunakan kononnya untuk pilihan raya dan sebagainya. Memang ada ruang untuk tidak disabitkan kesalahan. Mungkin ada ruang. Saya tak boleh kata ini boleh lepas, tidak. Tapi kalau melihatkan sebab negara kita mengizinkan untuk berbelanja dari segi politik untuk pilihan raya. Mungkin ada ruang, tetapi bila saudara meledakkan amarah saudara secara terbuka, you membuka ruang lagi untuk dihadapkan ke mahkamah kerana menghina mahkamah. Menghina mahkamah tak ada ini dia punya toleransi. Straight minimal, tak silap saya 3 tahun. Kunan pun sama. Jadi jangan kita persoalkan hakim-hakim membuat keputusan. Sebab kita ni separation of power. Saya boleh bercakap di parlimen. Bukan kalau tak ada ini. Saya tengok ni, macam-macam lah dia tulis tu. Saya tengok cerita tentang macam begitu, kerajaan PH gugurkan kes Guang Eng lah, kes Rafizi, kes Siti Kasim, kes Wabi Thomas Su. Memang pun bila saja saya Saddiq dihadap ke mahkamah, saya gelak lah. Lupa sebelum tu saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Hari ni selamat hari jadi Datuk Seri. Jadi yelah, kalau selalunya dulu tu ramailah hari ni orang mengelilingi Tok Sri. Sekarang ni itulah hukum alam Tok Sri, keadaan mereka. Cuma saya gelak lah dalam suasana menyambut hari jadi yang ke-66. Datuk Sri Najib pun sempat juga menculipkan sesuatu yang agak lucu bagi saya. Katanya bila terbaca bekas menteri terlibat, dia kata ingatkan Xavier. Cara sinis Datuk Najib. Dia kata bila bekas menteri itu maksudnya ini Syed Saddiq lah.
yang terlibat dibawa ke mahkamah. Jadi dia kata diingatkan Xavier. Xavier ini adalah orang yang telah pun disiasat oleh SPRM dan dikatakan dia ini terlibat ada tuduhan tentang penyelewengan wang dan sebagainya, ada rasuah katanya. Tapi dia telah pun menyertai Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi cara sinis Datuk Najib kata, bila terbaca bekas menteri terlibat, ingat Xavier dengan kes 78 juta. Ataupun katanya ahli parlimen daripada Masjid Tanah. Mas MIT dengan ahli parlimen Jeli. Rupa-rupanya bukan mereka. Apapun dia kata, welcome lah to the cluster mahkamah. Guan Eng dan saya dah lama tunggu. Silap-silap dia kata Guan Eng masuk Perikatan Nasional nanti. Manalah tahu. Apa-apa pun, kita mengucapkan selamat hari jadi pada Datuk Seri Najib. Dalam curipannya agak lucu. Yang kadang-kadang lucu lah saya. Beliau menyantuni permasalahan yang dihadapi dengan lucuan begitu. Itulah pemimpin, hebatnya pemimpin. Ya saudara. Jadi dalam keadaan ini saya harap Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Adnan, begitu juga ada Saudara Syed Saddiq, jangan buat di luar, tunggu di parlimen, ledakkan di parlimen. Bukan pasal apa sekarang ni saudara. Yang lebih mengelucukan saya hari ini, rupa-rupanya lawyer pun kena kencing juga saudara. Aduh, saya baca hari ni macam-macam cerita pula hari ni Jumaat kita ni. Iaitu tentang bagaimana peguam terkemuka Saudara Muhammad Hanif Katri Abdullah, dia telah pun membuat tuntutan di mahkamah kerana tidak mendapat bayaran legal fee ataupun bayaran kos perundangan daripada Parti Bersatu PBM. The claim was also made to party members Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi saya kata kalau gitu bukanlah rakyat, kena lawyer pun kena kencing jugalah saya. Jadi pada Saudara Hanif, kita harapkan supaya saudara berjaya mendapat bukan sikit saudara 12.5 juta kos guaman beliau. Yang tidak dibayar oleh Parti Bersatu, sama ada yang dulu ataupun Parti Bersatu Pejuang, kita pun tak tahu. Tapi rasanya Parti Bersatu yang sekarang ni lah. Sebab Bersatu itu diambil alih oleh Tan Sri Muhyiddin daripada Dr. Mahathir. Dr. Mahathir tubuh Parti Pejuang. Jadi sekarang ni dia bila Hanif tuntut 12.5 juta. Mungkin lagi sepatutnya ciput ya, dia orang boleh bayar banyak begitu. Tapi saya gelak lah kerana saya kata rupanya peguam pun kena kencing, apa lagi rakyat ya saudara. Dan apa yang serius sikit, alhamdulillah hari ini memang sedang berlaku kesesakan di lapangan terbang antarabangsa KLIA. Ribuan pendatang-pendatang tanpa izin yang mengambil kesempatan atas tawaran kerajaan untuk mereka segera pulang. Dan hari ini kabarnya semalam menurut Datuk Khairul Zaimi, Ketua Pengarah Jabatan Immigration, dia kata mereka terlibat juga diminta berkumpul di lapangan terbang untuk segera diantar pulang. Ini tindakan yang baik. Jadi kita segerakan, tak payah lagi kita simpan orang begini. Melati, Tok minum kopi panas dulu. InsyaAllah. Terima kasih mengingatkan saya. Saya ketahu sebab bila saya tengok bila lawyer pun kena kencing, saya gelak besar hari ni ya, saudara Aziman. Baik saudara. Satu lagi saya melihat adalah keresahan yang dilontarkan oleh Datuk Seri Najib, tak silap saya 2-3 minggu. Boleh katakan tiap-tiap hari beliau melontarkan keresahan bakal berlakunya masalah kita kekurangan pakar-pakar perubatan. Dan kini sudah pun menjadi realiti apabila sejumlah 24,000 doktor-doktor kontrak telah pun mengambil keputusan mogok. Jadi ini yang tidak menyenangkan hati kita. Kenapa tak dilayan tuntutan mereka? Mereka bukan minta apa. Mereka cuma mintakan supaya servis yang mereka lakukan secara dibalas dengan budi dan juga kalau ada gaji, kalau jawatan mereka diterima lah. Kenapa bertangguh-tangguh? Sebab sekarang ni dalam saat kita menghadapi COVID-19 ini, kita memerlukan jawatan mereka. Kita memerlukan mereka untuk membantu sebagai frontline dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini, apa yang dilontarkan oleh Seri Najib betul. Dia kata janganlah kedekut. Jangan fikir sangat. Dia kata sekiranya kerajaan tidak mampu mengambil keseluruhan doktor-doktor kontrak ini sebagai permanent staff, sekurang-kurangnya tawarlah bonus yang besar pada akhir kontrak.
Jangan dipandang sepi, jangan kedekut pada doktor, kata Dr. Najib. Dan keperluan kesihatan pada ketika sekarang kita menghadapi krisis kesihatan. Ini bukan masa untuk kamu buang masa untuk runding-merunding. Ini itulah keadaannya. Jadi jangan pandang saja apabila rakyat kita sakit atau menafikan keadaan sudah menjadi paling kritikal. Sebab itu sekarang ni kita dah cecah pada paras 133,000 kes COVID aktif. Dan nombor ini sedang meningkat. Langkah pertama selesaikan sebarang masalah ialah untuk kita mengaku atas sebarang masalah. Jangan menafikan. Carilah usaha dengan baik. Jadi itu gambarannya sekarang saya. Cuma saya fikir nak cakap ke tidak pun, tapi perlu cakap juga. Sebab ini pak lebay ni bercakap aja. Waktu di luar kerajaan pompang. Akhirnya hari ni rakyat terasa mereka ni cakap lebih aja. Apabila isu tabung haji tak selesai lagi saya. Apabila jelas bahawa sekarang ni tabung haji yang sepatutnya syarikat-syarikat, anak-anak syarikat tabung haji yang bermasalah itu, yang disuntik dengan bantuan kewangan ataupun ditadbir urus balik, dibantu oleh Kementerian Kewangan. Tapi ini tak berlaku, sebaliknya ngap terus. Seluruh tabung haji itu diambil oleh Kementerian Kewangan, diletakkan di bawah Bank Negara. Jadi jadilah tabung haji ini sebagai sebuah entiti seperti bank. Sebagaimana yang saya nyatakan, kalau tabung haji menjadi entiti bank, masalahnya adalah adanya riba. Ini bab amal ibadat. Saya hairan apakah pimpinan boleh menafikan soal-soal hukum hakam agama ni. Dan sekarang ni lebay-lebay daripada pun ada sebagai timbalan menteri. Jadi menteri agama dan sebagainya. Jadi mereka ini sepatutnya lebih peka dengan masalah-masalah yang bersangkut paut dengan agama. Tapi bila kita tanya, tak adalah, dia kata saya tak masuk jadi dalam sidang mesyuarat kabinet, kita tak tahu. Kalau tak tahu, bangkitlah minggu berikutnya. Ini masalah. Sebab kalau tabung haji diletakkan sebagaimana bank, ini tidak dapat lari daripada permasalahan riba. Sedangkan tabung haji ini dia dapat kumpul wang, dia melabur, dia berbeza dengan bank-bank lain. Sebab itu sekarang ni saya bersetuju dengan tuntutan daripada Datuk Ashraf Wajidi. Dia kata sekarang kita menghantar petition menolak cadangan ataupun menolak tindakan meletakkan lembaga tabung haji di bawah seliaan Bank Negara. Pertama katanya dana tabung haji bukan merupakan dana kerajaan. Jadi kerana dana daripada tabung haji itu bukan dana kerajaan, ni kerajaan tak ada hak nak campur, nak ambil dan sebagainya. Bank negara bukan autoriti Islam. Ini jelas. Sebab adanya elemen riba. Saudara, tabung haji bermatlamat akhirat, bukan seperti bank. Matlamat tabung haji ini adalah untuk kita ketakwaan kepada Allah. Ini untuk ke akhirat. Dan tabung haji adalah benteng ekonomi umat Islam. Kalau dah terdedah benda begini, maka bank negara siapa saja boleh berada dalam tabung haji. Ini bagi kita satu benda yang tak elok. Jadi berusahalah saya berseru supaya warga netizen kita bersatu hati. Kita minta dan berdoa. Dan kalau ada waktu tuntutan begini, kita sama-sama menuntut agar pimpinan kerajaan selamatkan tabung haji kita. Jangan dibiarkan dia terus berlewang, berwenang yang bukan-bukan. Tabung haji hasil daripada pemikiran seorang profesor, anak tempatan, anak Melayu, Profesor Derajat Ungku Aziz, yang terlaksana, yang terbukti, mampan, mantap dan hebat, dan dicontohi oleh seluruh dunia. Cara kita menguruskan lembaga jemaah haji, cara kita menguruskan dana, cara kita menguruskan bagaimana jemaah pergi ke Mekah nanti, boleh ambil duit mereka di Mekah dan sebagainya. Caranya cukup teratur. Dan kita melaksanakan hibah. Kita bukan ada riba. Ini konsep ini perlu dipertahankan. Jadi kalau bank negara dah ambil alih, duduk bawah bank negara, apa caranya? Ini perlu dipikirkan. Itu kedudukan tabung haji. Cuma hari ini saya gelak lagi. Memang saya hari ini saya nak gelak. Bukan pasal apa, saya dapat terima satu gambar. Lagi lucu. Lepas satu-satu. Dulu, saya bila tengok, marah pada sebenarnya. Gatal mulut sungguh lah. Ini pembaca berita daripada Korea, daripada Jepun, menyebut tentang Spanish fly. Dia ketawa pula. Kata, mangkuk betul lah dia orang ni. Mempersendakan Menteri Malaysia. Tapi kita tak boleh nak marah sebab itu yang berlaku.
Bila Menteri Kesihatan kita menyebut perkataan Spanish fly dalam ucapannya, dan gelaklah orang tu. Hari ini lagi kalaulah benda ni tular di seluruh dunia, lagi malu. Sebab Menteri Kesihatan dia pergi melawat sebuah hospital, dia tengok tempat tu tempat bancuh air minuman. Tentulah air panas, air sejuk gambarnya. Jadi dia pergi situ, dia ingat sanitize, nak ambil sabun nak basuh tangan, cuci tangan kita. Nasib baik tak panas. Kalau air tu panas menggelegak, melepuh dah tangan. Tapi kalau benda ini dilihat oleh dunia, lagi lelucon. Aduh, hai lepas satu saja. Saya sekarang rasa, sebab itu saya nampak culipan kata sudah-sudahlah. Saudara apa? Musli Oli. Musli Oli dia garang di Sabah tu. Dia kata tak payah lagi lah lantik orang begini jadi menteri kesihatan. Buat malu negara je katanya. Dan marahlah sepatutnya begitu saja ya. Dan semalam, ni lagi seko lagi, Pengampu Nombor Wahid Menteri Bedah Persekutuan. Dia pula mengatakan bahawa kita sekarang, negara kita ni tak boleh dibandingkan dengan negara luar. Bahawa menteri-menteri kita ni semua hebat-hebat belaka. Aduh, hebat mananya. Menteri di England tu kalau dia silap, dia letak jawatan. Perdana Menteri, dia merasakan bertanggungjawab, dia letak jawatan. Kita kat Malaysia ni nak pegang jawatan sampai mati. Ini realitinya saudara. Janganlah saudara nak mendewa-dewakan. Cukup-cukuplah. Sebab itu saya katakan Datuk Seri Presiden UMNO, orang macam ni tak payah ada lah. Tak payah ada lagi lah dalam UMNO ni. Seorang lagi, ini betul-betul punya terkehil. Betul-betul punya terkehil punya serangan. Nah tu daripada Perlis, Saidan Kasim. Dia pula boleh menyatakan sebagai pengurusi Majlis Ahli Parlimen Perikatan Nasional. Dia menggesa UMNO membuka pintu rundingan bersama Gabungan Perikatan Nasional jika parti itu mau menang pilihan raya umum akan datang. Halo, siapa yang nak siapa sekarang ni? Rakyat dah tolak Perikatan Nasional ni. Rakyat dah tak terima dah PBM. Yang kamu terhegi nak bawa apa hal? Dengan kamu sendiri boleh hanyut. Silakan teruskan. Jadi saya kata, apa ni dia orang ni? Oh, ceritalah utusan online kata bahawa rundingan bersama PN ni perlu pasal apa pula kita nak berunding? Kita dah tolak. UMNO dah buat ketetapan, tak payah nak pergi jumpa Presiden. Tak payah. Akar umbi dah tolak. Apa usaha nak lakukan? Cukup-cukuplah. Cerita sekarang dah tutup. UMNO tunggu masa saja nak tengok siapa ahli-ahli parlimennya yang bersedia untuk tidak menyokong pimpinan daripada PN, kerajaan PN ataupun PBM. Itu saja. Ni siapa ni? Kuih Talam Syed Iskandar. Saya send a request to be in your live video. Boleh, tak ada masalah. Tapi saya tak tahu nak buka macam mana. Saya cakap terang saudara. Kalau sangkut-sangkut pun saya kena pening kepala, apatah lagi saya nak live dengan orang. Tak kerti saya minta maaf lah. Dan berkes saudara. Sebab mereka ni kadang-kadang nak jadi power broker. Nak jadi power broker untuk menunjukkan bahawa mereka ni hebat. Nak hebat macam mana? Macam mana anda boleh menafikan kehendak ahli akar umbi? Jangan dinafikan realiti ini. Jadi pada Saidan Kasim, you teruskanlah. Kalau anda nak bersama dengan PBM, terus. Kami amat bersyukur supaya anda segera meninggalkan UMNO. Sebab UMNO tidak memerlukan orang yang sebegini. UMNO tidak memerlukan orang yang sekejap ke sana, kesiap sini, sekejap ke sini, ke sana, ke sini. Tak ada. Jangan nak tunjuk anda bijak dan pandai. Warga UMNO lebih bijak, lebih pandai daripada anda. Tak percaya, tunggu pilihan raya akan datang. Apabila UMNO menurunkan calonnya menggantikan anda nanti, apakah mereka lebih bijak dan lebih pandai daripada anda? Tunggulah masanya. Dia jangan rasa sebab sekarang jadi wakil rakyat, anda kaya-raya, betul lah. Tapi jangan fikir duit adalah segala-galanya. Bagi warga UMNO, money means nothing. Dan jangan lupa saudara, kononnya bahawa dengan kerajaan sekarang ni, kerajaan Perikatan Nasional mempunyai kemudahan, mempunyai wang dan sebagainya, boleh menang. Brother, terterap UMNO Barisan Nasional. Waktu itu kita berbelanja berapa bilion. Segala apparatus ada. Jangan nak tipu dengan ahli UMNO lah. Main jauh-jauh. Itu saya cakap. Saudara, ada pihak bertanya, ini kita masuk tentang segalanya mungkin. Ini subjek yang kita perlu bicarakan. Ada pihak bertanya, apakah masih relevan UMNO untuk kembali menerajui sebagai dominan di anjung kuasa di Seri Perdana. Sedangkan saya rasa sukar kalau masih adanya ahli-ahli parlimen dan pimpinan-pimpinannya yang comot.
yang tidak bersih, yang bergelumang, penuh noda, penuh dengan debu-debu yang syarat perilakunya, yang menghampakan harapan serta impian rakyat. Kalau orang macam ini masih diturunkan lagi, bye-bye. Orang macam ini tidak lagi dapat diterima oleh UMNO, diterima oleh akar umbi, tak dapat diterima oleh mereka yang berada yang jadi pengundi atas pagar. Jadi apakah mereka tak sedar bagaimana pimpinan UMNO berusaha untuk keluar daripada kolam kebencian rakyat? Ini mereka kena faham. UMNO hari ini, pimpinan Datuk Zahid Hamidi dan beberapa pimpinan di Majlis Tinggi sedang berusaha untuk menarik diri keluar daripada kolam kebencian rakyat. Rakyat dah benci kerana keadaan sekarang ni is beyond. Rakyat terus hidup tertekan. Isu kumpulan Wan Semalam Bekerja tak selesai. Isu moratorium tak selesai. Isu makanan, betul ada bantuan makanan, tapi tak kesampaian. Apakah cukup rakyat diberi makanan saja dengan bakul-bakul makanan yang sebegitu? Mereka nak cari penghidupan. Ini tidak terlaksana. Dan kalau ada pimpinan UMNO masih bersekongkol dalam kolam-kolam kebencian rakyat itu, maka mereka akan ditolak. Jadi kalau orang bertanya pada saya, masih relevan ke UMNO? UMNO masih relevan asalkan berani keluar daripada kolam kebencian rakyat. Saya tengok sendiri apa kata Datuk Seri Johari Gani, Ketua Perhubungan UMNO Wilayah Persekutuan. Dia jelas pada dia. Bagi dia straight. Bagi dia orang nak kritiklah, nak kata apa pun, katalah pada UMNO. Untuk UMNO bersama dengan PBM, tidak sama sekali. Kerana dia kata, waktu selepas saja kita kalah pilihan raya dulu, 15 ahli Parlimen UMNO dicuri oleh PBM. Apakah kita masih lagi mau mendiamkan perkara itu? Masih lagi kita nak berbaik? Masih lagi kita nak bersikap hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong? 15 ahli Parlimen. Jangan lupa soal itu, Sarah. Jadi sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Datuk Johari. Ini soalnya, apakah pimpinan UMNO belum kenal siapa teman, siapa kawan, siapa sahabat, siapa lawan? Ini kena jelas. Bila hanya dia kata atas nama ikatan yang didasari untuk sesuatu. Kalaulah sesuatu ikatan atau penyatuan itu didasari untuk kepentingan sesuatu, untuk kepentingan diri, untuk mendapat jawatan, untuk mendapat laba dunia, maka UMNO akan lenyap. Saya sendiri tengok semalam atau kemarin, akhirnya Tuan Dr. Mahathir dia buka mulut. Sudah mula dalam satu sidang akhbarnya, saya kata Dr. Mahathir telah bersuara dan beliau telah pun membuka tembelang yang busuk lagi membusukkan dalam senario politik negara. Dan bila dia kata, dalam perhatian dia kata bahawa Dr. Mahathir Mohamad kata dia sebenarnya ingin memberi jawatan itu pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang pun sebab parti itu yang menang Tori. Sama ada itu ikhlas, sama itu jelas dan jelas, itu saya tak tahu. Tapi itu yang dilontarkan dalam sidang media antara Parti Pejuang dengan wartawan, bukan saja dalam negara tapi luar negara. Dia kata bekas Perdana Menteri itu mendakwa Tan Sri Muhyiddin menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan sehingga dia dapat menjadi Perdana Menteri. Jadi akhirnya yang menjatuhkan Pakatan Harapan menurut Dr. Mahathir adalah Tan Sri Muhyiddin. Itu kata beliau, bukan kata saya. Jadi bekas Perdana Menteri itu mendakwa jadi Tan Sri Muhyiddin sebenarnya tidak pernah akan menjadi Perdana Menteri. Kerana dia kata jawatan telah ditawarkan kepada Sri Anwar Ibrahim. Sekiranya Anwar pula menjadi Perdana Menteri, saya tidak fikir dia akan melantik Muhyiddin sebagai timbalannya. Dan Muhyiddin tidak akan berpeluang memimpin negara ini. Itu kata Dr. Mahathir. Inilah katanya, mengapa Muhyiddin merasa dengan menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan, dia dapat jawatan Perdana Menteri. Dan Tan Sri Muhyiddin juga tahu bahawa Dr. Mahathir tidak mahu bekerjasama dengan UMNO. Tapi dia bersedia bekerjasama dengan mereka. Oleh kerana itu, Dr. Mahathir, ketika Dr. Mahathir mengundurkan diri pada Februari tahun lalu, Tan Sri Muhyiddin melihat ini sebagai peluang untuknya menjadi Perdana Menteri. Itu kata Dr. Mahathir. Jadi dia kata banyaklah dia menyentuh soal perbicaraan tentang Datuk Seri Najib, tentang Presiden UMNO, dan dia menemplak Tan Sri Muhyiddin. Dia kata walaupun kononnya tak mahu campur, tetapi bagaimana dengan perbicaraan Musa Aman, Tengku Adnan yang disentuh oleh Dr. Mahathir.
malahan Lim Guat Eng, dan semuanya bukan pendukung lah. Jadi bila orang tanya macam mana dengan gerakan bendera hitam yang menekan Tan Sri Modi sekarang ni, Dr. Mahathir kata bahawa rakyat menderita dan rakyat tidak tahu di mana untuk meminta pertolongan. Jadi dia macam bersimpati dan menyokong kumpulan bendera hitam. Ni keadaan saudara. Kemudian secara jelas Dr. Mahathir minta agar peguam negara juga mesti hadir ke persidangan Parlimen akan datang, kerana banyak persoalan yang perlu dijawab. Datuk Seri Anwar Ibrahim pula telah pun menyatakan, ini sebab saya kena ingat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan sudah pun timbul permasalahan sebelum tanggal 26 Julai. Sebagaimana yang saya katakan, bakal ada sesuatu yang tercetus bila beliau mula melontarkan tentang krisis perlembagaan yang bakal berlaku di negara ini jika perisytiharan darurat emergency ordinance diisytiharkan tamat pada 1 Ogos ini tanpa ratifikasi Parlimen seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Ini kerana persidangan Parlimen pada 26 Julai, 26, 27, 28, 29, 30, 5 hari. Kemudian selama 3 hari dibawa ke Dewan Negara. Dan jeda waktu perintah darurat ini pada 1 Ogos. Dan kalaulah Dewan Negara bersidang pada 2-3 hari bulan, ertinya benda lepas. Tak perlu ratifikasinya. Ini keadaannya sekarang saya. Maka kita akan berhadapan dengan krisis perlembagaan yang cukup tenat. Begitu teruk. Dan ini yang akan berlaku saya. Jangan lupa, saya melihat bahawa ini persidangan Parlimen, walaupun tidak disebut sebagai persidangan, walaupun disebut sebagai mesyuarat Parlimen, kerana ada agenda dalam mesyuarat itu mahu menyentuh tentang ratifikasi ataupun menyentuh tentang proklamasi darurat. Dan jika ini berlaku, maka ia adalah bercanggah dengan perlembagaan di bawah artikel 150. Itu yang pengikut pahaman saya. Tapi saya berkeyakinan gegak gempita Parlimen akan datang. Memanglah saya dah bercakap, saya dah berjanji dengan saudara bahawa saya akan bentangkan perkara persoalan ini pada sehari atau 2 hari sebelum Parlimen bersidang tentang kedudukan, keabsahan Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional. Itu saya akan buat, jangan risau. Saya janji saya akan bawa. Tetapi yang saya melihat bahawa ledakan yang diwawarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah sesuatu yang menyentuh soal isu perlembagaan. Apakah negara akan terjebak sekali lagi dalam krisis perlembagaan? Jadi sebab itu saya kata, kenapa pimpinan negara begitu wewenang, begitu mudah mengambil mudah soal undang-undang, soal perlembagaan, hanya atas untuk kepentingan diri. Jadi saya melihat keadaan begini tak sepatutnya berlaku, saudara. Banyak persoalan. Kemudian bila kita menyentuh tentang pelan pemulihan negara, pelan pemulihan negara tidak pula dibawa dalam Parlimen lagi. Dulu bila kita ada dasar ekonomi baru, rancangan Malaysia pertama, kedua, ketiga, dan sepatutnya saya dah bercakap dalam 3 minggu, 4 minggu dulu. Saya kata kita sedang memasuki fasa rancangan Malaysia ke-12. Kerana rancangan Malaysia ke-11 sudah berakhir. Dan ini perlu dibentangkan di Parlimen. Kerana memerlukan sejumlah wang daripada kantong negara nak digunakan untuk digunakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Usahkan RMK12. Ini tentang pelan pemulihan negara. Ini lebih serius. Sebab negara sekarang dah terdedah dalam masalah begitu besar. Apakah kita mampu untuk menyantuni? Sebab dalam keadaan sekarang ini, suka tak suka saudara, kita kena terima hakikat. Rakyat berada dalam keadaan cukup stres. Cukup tertekan. Kalaulah pelan pemulihan negara ini gagal, maka sudah tentu bertambah lagi lah yang bunuh dirinya. Apa nak jadi pada negara? Apakah kita nak mengizinkan suasana huru-hara negara kita ni hanya untuk memenuhi desire politik orang tertentu? Apakah kerana memberi kepentingan politik pihak-pihak yang tertentu, maka negara boleh dikorbankan begitu saja? Soal perlembagaan, soal undang-undang, soal wang negara yang digunakan. Wang negara yang digunakan ini bukan boleh diperlakukan sebegitu rupa. Saya melihat saudara bahawa kemungkinan dalam
masa yang mendatang ini, dalam masa 3-4 hari lagi akan berlaku banyak ledakan. Soal perbicaraan lah, tapi ledakan politik yang tidak menyenangkan. Tingkat 38 pasti akan di bangunan UMNO tentu bergolak sebab akan adanya usaha beli membeli dan sebagainya. Saya melihat besar-besar kemungkinan perkara itu berlaku. Saya merasa mesti ada usaha untuk beli membeli. Dan apakah warga UMNO redha dengan situasi begitu? Bagaimana hala tuju Presiden UMNO? Bolehkah Presiden UMNO memastikan keadaan UMNO ini terselamat daripada usaha-usaha yang cuba dilakukan oleh mereka-mereka yang berkepentingan, yang lebih redha melakukan apa sahaja walaupun maruah parti tergadai. Yang penting pada mereka adalah diri mereka. Kita sambung malam esok, kita bicarakan tentang kedudukan Presiden untuk menangani segala apik lempang yang akan berhijrah ke rumah UMNO. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menunaikan solat Jumaat yang berkesempatan. Terima kasih.